الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. اللهم اطلع علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. رب زدنا علما وارزقنا فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayah daripada Allah. Pada malam ni diberikan kesempatan dan ruang untuk sama-sama kita berada di dalam kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi di kalangan hamba-hamba yang senantiasa mencari keredaan Allah di dunia, agar kita mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki dan abadi, yakni ketika mana kita balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanpa melengahkan masa, kita berbalik kepada kitab kita, iaitulah Alam Barzakh pada muka surat yang ke-32 pada bab yang baru, keutamaan mengingat akan kematian. Sebulan sekali noh, mai tamalan kawi. Untung ngajak sebulan sekali ni, kemari tak miss. Saya bila pi tiap malam, kadang-kadang seminggu sekali, lepas tak dapat buat kemari. Lah kuliah saya semua sebulan sekali, tiap-tiap malam kemari. Musim darian, darian. Biar sampai hilang suara tak apa. Jadi makan free. Tambah-tambah darian pula lagi zakat. Allah tahniah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan mengingat-ingat perihal kematian itu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, perintah memperbanyakkan mengingat akan kematian. Ingat mati ni bagus. Sebab kadang-kadang ada orang kata ingat mati menjadikan kita motivate diri untuk berjaya di dunia ni down. Tak nak usaha, tak nak meningkatkan kehidupan, tak nak jadi orang yang berada. Sebab dia kata apa guna nak jadi orang yang berada? Mai satu masa nak meninggalkan dunia ni buat selama-lamanya. Hidup ala kadar jadilah. Sedangkan kekayaan itu, seandainya kita manfaat kepada jalan Allah, memberi manfaat pada orang lain.
Ingat mati, apa tujuan dia? Supaya dalam tindak tanduk langkah-langkah perjalanan hidup kita tidak dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsu. Sebab kita tahu dunia bukan kesudahan, tetapi dunia adalah tempat untuk kita mencari ataupun menanam benih-benih agar dapat kita tuai hasil dia ketika mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala selepas berlakunya kematian kita. Kenapa kita kena mengingat akan kematian? Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru min zikri hadhimil ladzat." Perbanyakkanlah mengingat-ingat sesuatu yang melenyapkan segala macam kelazatan. Maknanya apa dia? Seandainya kita jauh daripada mengingati mati, maka kita berlumba-lumba sehingga kadang-kadang melampaui batas di dalam mengejar kenikmatan dan kelazatan dunia, sehingga kita menjadi hubbu dunia, cinta dan kasih kepada dunia, lupa tentang saat untuk berhadapan dengan kematian. Berlumba-lumba dalam mengejar pangkat darjat dunia, tak kiralah lagu mana pun asal dapat apa yang diimpikan. Nak kena tindih orang, nak kena fitnah orang, nak kena mengaibkan orang lain, tak ada masalah bagi aku. Janji pangkat yang aku idam itu aku dapat jadi milik aku. Aku nak menjadi orang yang kaya, aku nak jadi orang yang berharta, yang mewah hidup. Walaupun kadang-kadang aku mendapat rezeki dengan jalan yang salah, jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun aku tahu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sedikit rezeki yang haram yang masuk dalam tubuh badan kita menjadikan tubuh badan kita mudah dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, maka kita kena senantiasa mengingat akan kematian. Tetapi bukan makna kita ingat mati itu kita nak jadi orang yang leka, yang lalai, yang tak ada kenikmatan dunia. Sampai mutu pun ezah macam kena tembak mishinggan. Sampai orang tahu dah kita yang duk lalu kat taman ni kepang kepung. Pasal apa dulu tu? Pasal dia kata biar lah. Duk tukar ezah baru pun lusa mati, baru pergi duit je. Peti air pun lantak sampai kena ikat dengan getah lah. Bini dia kata, "Abang Roy, ini kan payah ni, ikan nak kena simpan dalam peti air tak boleh lama. Pasal peti air kita sejuk korang, hawa, dia tak apa nak ketak, dia tak kejap, dia logat. Biar pila nak, oi, esok lusa mampu, lingkup saja. Beli peti air baru kan ni, esok mati. Cerai boleh. Pakailah yang mana ada." Nampak ke tak? Bukan kata ingat mati sampai nak lepas terus dunia dah. Jangan lepas terus. Islam tak larang selagi mana kita tidak melanggar batasan syarak untuk kita melaksanakan apa yang perlu bagi merasai kenikmatan dunia. Ada orang yang kaya di dunia, kaya di akhirat, alhamdulillah. Ada orang yang kaya di dunia, miskin di akhirat pun boleh gagah. Ada orang yang miskin di dunia, kaya di akhirat pun alhamdulillah. Tapi yang cerai, kaya miskin di dunia, miskin juga ketika mana dia balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Ibu-ibu, boleh? Jelas tak? Ikut suka hampa lah. Jelas, tak jelas sudah. Bukan main mengajar, main tolong baca. Pukul 9 waktu makan mi mamak pula. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, mengingat kematian dapat melebur dosa dan berzuhud sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru min zikril maut fa innahu yumahhisul dhunuba wa yuzhidu fid dunya." Kata Nabi, perbanyakkanlah mengingat akan kematian. Aksiru min zikril maut, sebab yang demikian itu akan menghapuskan dosa dan menyebabkan timbulnya kezuhudan di dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Tak payahlah sampai nak mengejar-ngejar dunia sehingga akan buat benda-benda yang salah. Tak payah. Tak payahlah nak mengejar-ngejar dunia sehingga kita lupa halal dan haram. Tak payah. Tak payahlah mengejar-ngejar dunia sehingga kita sanggup memutuskan silaturahim. Tak payah. Maknanya apa dia? Zuhud. Makin kita tunduk, ingat, patuh kepada arahan dan titah perintah Allah. Maknanya apa dia? Ingat kepada mati bila kita melakukan dosa, sama ada kita sedar atau tidak sedar, maka segera dalam minta ampun kepada Allah sekurang-kurangnya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi kalau tak ingat mati, maksiat ni keliling pinggan, tak ingat nak bertaubat, sedangkan Allah membuka pintu taubat seluas langit dan bumi. Cuma keinginan untuk bertaubat tu tak ada. Sebab apa? Dia topak maksiat, sehingga akan menggelapkan hati dia menjadi hitam, kerah, lebih kerah daripada batu. Sekeras-keras batu, insya-Allah seandainya air yang setitik itu tak berhenti-henti jatuh di atas batu tersebut, walaupun mengambil masa yang lama, namun batu itu akan berubah bentuk dia. Tetapi seandainya manusia memiliki hati yang kerah, lebih kerah daripada batu, maka wa'ayazubillah, dia akan menjadikan diri dia lalai, leka, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menjadikan dia juga tak ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya dia berjaya dalam melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah. Ini yang bahaya. Allah bila dia tak sayang kat seseorang, dia akan biar kita. Kalau hang seronok dengan pangkat darjat dunia, hang ikut suka hang lah, hang buat lah. Tapi yang ni yang hang dapat. Tetapi di akhirat hang akan mendapat kesukaran, kepayahan dan keperitan. Kalau di dunia hang nak pangkat darjat, okey, fine, aku bagi. Tetapi aku buat hang ni lupa terus kepada aku. Supaya apa? Pangkat darjat hang dapat di dunia, tetapi di akhirat esok hang berhadapan dengan kesukaran, kepayahan dan keperitan. Allahu Akbar. Nak glamour dalam YouTube, nak glamour dalam media sosial. Lah ni, sosial, siap. Salah guna, siap. Bukan. Ada sosial. Aku nak sebut arti. Aku sebut sosial lah. Nak sebut arti. Media sosial hari ni pun macam-macam. Sampai kita tengok hak pelik-pelik pun berlaku dah. Yang lagi pelik, kalau hampa tak tahu, aku nak abang malam ni. Apa dia? Seorang, apa orang panggil? Transgender kau. Aku nak sebut bukan arti. Datang tu. Dia boleh sampai di Mekah dengan berpakaian ihram, sedangkan dia pada hakikat dia perempuan. Dengar tak cerita ni? Hari tu jadi dah sedih. Perempuan buat macam lelaki buat macam perempuan sampai ke di Mekah. Nama kita sahabat. Tahu bagus. Mai jadi lagi sekali. Dia perempuan pergi sana jadi jantan, pakai ihram. Nak populariti dalam media sosial, sanggup menjatuhkan martabat orang lain, hina tenaga pendidik, hina tenaga pengajar. Kita bila kita tak ingat mati ni, kita tak rasa terima kasih pada orang. Ada kisah berlaku di Kelantan, sampaikan ada sekumpulan keluarga berpakat dengan berjaya menyerang satu tahfiz, serang ustaz tahfiz, serang budak-budak tahfiz. Ni berlaku. Awak yang jadi macam ni pasal mati tu bagi mereka tak ada. Tumpang hidup ni buat dulu apa nak buat ni. Ni berlaku akhir zaman. Sebab itulah kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kematian boleh menghapuskan dosa. Bila kita buat dosa, kita ingat hidup kita bukan menungkak langit. Mai satu masa kita akan ditimbus, kita akan berada dalam perut bumi yang nama dia kematian. Maka kita pun memperbanyakkan istighfar, astaghfirullahalazim,
alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, kematian sebagai penasihat pada diri sendiri. Sebagaimana kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Imam Al-Baihaqi, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Nak buat benda lebih-lebih, ingat kita akan meninggalkan dunia ni buat selama-lamanya. Nak memutuskan silaturahim, jangan tak bercakap dengan orang lebih daripada 3 hari. Pasal apa Islam bagi 3 hari? Sebab manusia bila dia marah, dia ni susah nak lupa sebab apa dia marah. Maka bagi masa 3 hari, mungkin kemarahan dia tu reda dan dia mudah untuk minta maaf ataupun dia mudah untuk memaafkan orang. Tapi kalau lebih daripada 3 hari, hang tetap nak pakai hukum hang, tak nak memaafkan orang, malah hang sendiri rasa hang betul, sedangkan hang bersalah, tak nak minta maaf pada orang. Jangan memutuskan silaturahim. Seandainya kita mati dalam memutuskan silaturahim, maka bencanalah kita akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mati itu cukup sebagai penasihat. Apa dia ni? Makan apa yang ada. Kalau sampai kita nak perlu kemewahan, kekayaan, mengejar harta dunia, tetapi dengan cara yang salah, yang haram, yang lari daripada syariat agama. Mati itu sebagai penasihat. Apa dia ni? Ada surau tepi rumah, menjadikan kita tidak lalai, tidak leka untuk menterjemahkan surau itu sebagai satu tempat bagi mengumpul amalan-amalan agar kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu satu nasihat. Apa dia? Menggunakan lidah bukan hanya untuk petah berkata-kata, tetapi pada masa yang sama menggunakan lidah untuk membaca Quran, berzikir, beristighfar dan juga memberi nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain. Itu contoh dia. Itu di antara contoh-contoh yang I dapat bagi kepada you all. You know, I harap you all faham lah. Kalau you all tak faham pun, I don't care lah. Gitu macam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin. Weh, pukul 8.30 dah. Ha? Apa jangan sebut aku malam lambat, malu ke orang. Tak apa, kita lagi dah nak berhenti dah. Pukul 8.50 kita berhenti dah. Kali lama-lama mengaji dengan orang. Ha? Mengaji lama-lama di mana kebah kaki je tak cakap saya. Tinggal hang seorang ustaz, kami kebah dah ni. Sila dah. Tinggal nak menyulak lagi. Menyulak hang tak berhenti je, kami menerak. Menerak tak berhenti. Kami balik gayang tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tu dia. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah mati itu sebagai penasihat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang seterusnya, orang yang cerdik ialah orang yang memperbanyak mengingat kepada kematian. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Majah, aqyasun nasi aktsaruhum zikran lil mauti wa ashadduhum isti'dada lahu ulaika humul aqyas zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secerdik-cerdik manusia adalah yang terbanyak ingat dia kepada kematian. Itu dia Nabi Muhammad kata begitu. Aqyasun nasi aktsaruhum zikran lil mauti. Manusia yang paling cerdik, orang yang paling bijak ialah orang yang senantiasa ingat kepada kematian. Bijak. Yang tak bijak ni dok rasa baru sambut hari lahir, Allah selamatkan kamu. Nasib baik dia kata lagu. Mari kata lagu ni. Selamat hari jadi, selamat hari jadi. Selamat hari jadi Tok Wan. Tok Wan lah. Selamat hari jadi. Tok Wan. Cuk, Tok Wan lilin. 76 batang. 3 kali penat lilin tak padam. Lilin sengit. Naik balik. Tok Wan, tiup dia Tok Wan. Tok Wan kata penat saat tamu geh tu. Pam. Nyanyi lagi. Selamat hari jadi,
Selamat hari jadi. Nampak? Lala kek tu basah air dia. Ciuk lah tak badam. Pakat-pakat ciuk lah cucu-cucu pun nampak tawan macam lorak. Pakat-pakat ciuk perut badam. Tak sedap lagi. Masih lagi duduk di kedai kopi, lagi lama dia duduk di surau. Bukan orang sini ya, belah Korea. Dah umur dah sampai 70 lebih. Nabi wafat umur 63. Hang sampai 70 lebih. Tak erti nak jumpa pintu surau. Tak erti. Kedai kopi ni dia marah. Mereka ni sebenarnya tutup malam apa mereka ni. Tak, tidak duk buka malam ni. Malam ni tiba-tiba tak buka mai. Yang aku dapat teh tarik lah. 2 hari dah tak makan roti canai telur. Dah hak sebetul mereka buka malam apa mereka ni. Marah. Dah hang jangan pergi cari hak jenis buka tutup. Hang mai cari surau Taman Langkawi ni. Buka sedia tak boleh tutup. Tapi tak mai. Umur dah 70 lebih lah. Bukan nak mengata. Sikit-sikit lah. Sebab tu Nabi kata, secerdik-cerdik manusia adalah yang terbanyak ingat dia kepada kematian. Cerdiklah orang yang ingat mati. Tapi bila kita tak sedap kata kita nak mati, keluh banyaklah. Apa keluh dia? Nombor 1 keluh, rambut hitam jadi putih. Tu keluh dia. Ni bukan setakat rambut putih, segala makna ni putih semua lah. Jangan basah lah. Mana yang putih semua. Jangan basah lah. Nak habis hak betul. Tak keluar dah. Aku nasib baik aku cukup. Masa cukup lebih kurang hamba. Putih semua. Yang kedua apa? Gigi semua tak ada lah. Tinggal macam gua, macam batu tanda ya. Gigi siung belah kanan satu, belah kiri satu. Hak tu lah nak koyak daging, hak tu lah nak pepuak daging, hak tu segala-gala mana ni. Bukan dia sedap dia ni. Koci tak boleh makan dah mati oi. Tambah jagung lagi tak boleh makan. Boleh makan jagung kalau gigi tak ada. Tokok depan jagung okey lagi, gigi dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sedap ni benda ni. Banyak keluh kalau kita nak bagi, tapi kalau duk bagi keluh tu bukan 9 tak selesai. Contoh sudahlah kita bagi banyak tu. Telinga kuat tak dengar, mata kuat kelabu. Tapi kelabu dalam Quran je. Bismillahirrahmanirrahim. Tap atau basyadah. Tap. Tak apa payah ni. Tak payah baca. Tapi kalau telefon, mata duk clear dia. Tu yang heran. Telefon ni mata tak payah pakai spek, duk clear dia. Cangkih. Tapi kalau Quran dia tak apa tak buat. Tengok, tabah Allah tabah kau. Daripada tadi tak jumpa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tu dia Nabi kata begitu. Secerdik-cerdik manusia adalah yang terbanyak ingat kepada kematian serta yang terbanyak persiapan dia untuk berhadapan dengan kematian. Ini orang cerdik. Orang cerdik ni bukan ingat mati, malah dia berbuat persiapan untuk berhadapan dengan kematian. Sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kematian itu bukan kesudahan. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Susah payah aku ketika hidup di atas muka dunia menjadikan hubungan aku dengan Allah sebaik mungkin, menjaga hubungan aku dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik mungkin. Bukan hina Rasulullah, bukan hina sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah bukan hina keluarga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Buat persiapan nak mati, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin sembahyang sunat, rajin puasa sunat, rajin segala mana ni amalan ibadat ni jadi kuat, jadi rajin. Umur saya ni kalau 75 ustaz, saya tak boleh pergi dah sampai ke Cenang, mana kalau cucu ajak pun saya tak minat dah. Jom tawan kita pergi Cenang. Buat apa Cenang? Kita pergi tengok lampu-lampu, tak payah dah. Aku tak minat dah benda-benda begitu. Jom tawan kita pergi makan ikan 3 rasa di Penarak. Tak payahlah ikan 3 rasa tu. Aku hampa ajak saja aku makan nak ni hati aku, tapi yang terkedara banyak hampa. Dan aku tak minat lah.
Tapi hampa jangan pergi mana sekali lagi. Awak pukul 8 lagi kau nak pergi surau Taman Langkawi. Yang ada kuliah maghrib malam ni. Hampa kena ada seorang hantar aku pergi kurang. Hebat. Ni dah. Tak pergi surau kau ni. Saya pergi ni. Tak salah dah. Kawan mana dia babang dah kuliah maghrib. Saya pergi kau kuliah maghrib lambat pergi. Tak mampu. Tak kira dah. Mana? Bukan nak ngata. Kalau gelak tu faham. Sikit-sikit lah. Tak betul. Bukan saya ingat mati. Persiapan mati kena ada. Sebelah rumah susah. Sebelah rumah ada anak nak pergi mengaji belah universiti mana. Ingat mati. Ada rezeki lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni saya ni tak boleh lah nak bagi banyak. Tapi tumpang berkat anak nak sekolah, nak pergi universiti ni. Naklah saya bagi sumbangan sikit. Mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah. Hebat. Abang dengar kata jiran kita anak dia nak pergi mengaji you. Abang pun pergi lah anak dia. Anak kita tu jangan dengan kata you turn dia. Sagi you turn pada masyarakat, sagi you turn kelibang. Dia duduk kau you turn. Jadi abang tak teringin kan nak bagi-bagi sumbangan kan. Ngawak lah. Nampak? Kau nak bagi ke orang. Hang pun kebelak. Bagi sudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu contoh saya bagi. Ingat mati nasihat yang baik. Tetapi persiapan untuk berhadapan dengan kematian juga perlu untuk kita buat. Rajinlah mula langkah daripada dah. Jangan tak mula lagi. Orang dah lama dah berlari untuk menuju ke garisan penamat. Kita baru duduk keritin tak lari lagi. Orang dah lari lama dah. Ni garisan penamat dah sampai. Wajib kena sampai garisan penamat. Orang mula lama dah. Baca Quran lama dah orang mula. Sampai dia 3 kali khatam dah. Berzikir lama dah orang mula. Sampai orang tak nak guna dah biji tasbih. Berzikir sampai rasa puas hati. Tok guru saya kata dah betul tak tahu. Kita dia rasa biji tasbih, dia bilang biji tasbih tu jadi lambat. 33 jadi lambat. Ada yang gutu, dia jadi lambat kan. Tok guru saya kata sampai satu masa kita bertasbih ni sampai kita ni rasa puas. Tak kira berapa pun, tapi jangan buatlah waktu tahlil tu. Hang buatlah seorang-seorang, baru orang tahlil ramai-ramai kira puas hang, korang tu tak terlara. Saya Adam datang ni lamanya. Awak tak berhenti? Tak puas. La ilaha illallah. Hai tak berhenti tak puas. Dah kira hampa seruk kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Nak buat banyak mana pun seorang-seorang. Tidak dengan orang buat lama-lama. Kau tu saya haram datang. Lama pula dah. Dah lah baca alamat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum. Lambat aja ni. Bila nak boleh makan? Agak-agak lah. Janganlah cepat sangat sampai orang tak ada nak ikut. Ni dah biasa betul kan. Itu rumah yang suka apa suka lah. Pai pun nama ya syawai orang sengak tu tak dia nak ikut. Jangan fikir orang. Agak-agak lah sederhana. Betul tak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Ni macam tilawah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ada sampai padam berita. Dia nak bagi cukup betul hukum tajid tu. Tak payahlah bila buat tahlil tak payahlah bagi cukup betul hukum tajid tu. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau tengok ayam masak merah ada 2. Dia tak ada makan. Allah Akbar. Macam-macam kan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Okey, tahu ya. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerdik dan mereka pergi ke alam baqa dengan membawa kemuliaan dunia serta kemuliaan akhirat. Alhamdulillah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang ada depan saya pada malam ini, alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah.
Ini ciri-ciri orang yang nak membawa kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Nampak muka ni, muka Allah mulia lah. Di dunia Allah mulia. Tujuan apa? Untuk dapat kemuliaan bersambung di hari akhirat. Bukan kita mengharapkan pujian daripada manusia. Sebab nilaian manusia Allah tak akan pakai di akhirat. Orang nilai kita baik di dunia, orang nilai kita hebat di dunia, Allah tak akan nilai macam tu. Sebab nilaian Allah berbeza. Nilaian Allah berdasarkan kejujuran dan keikhlasan kita kepada Allah. Jangan mengharapkan nilaian daripada manusia sedangkan kita gagal daripada dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni ada sikap nak menunjuk-nunjuk, riak, takabur di atas apa yang kita buat. Tapi sudah tengok ibu-ibu, ayah-ayah rahimakumullah, alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Hebat. Muka-muka ciri-ciri orang yang memang nak dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersih, jernih muka. Muka ibu kat belakang tu jernih, bersih. Sebab itulah ibu-ibu lagi berumur ni jangan marah sangat kat suami. Takut muka tak jernih dah. Ikut suka hang lah nak beli ikan apa pun bang. Dia buat semua. Tak? Laki dia buat beli ikan jenis pun dia buat. Laki dia buat beli 9 karang hak lah dia buat. Bagus. Abang beli ikan apa bang? Tak ada ikan dan nak 9 karang. 9 karang besar ni. Orang besar ikan lalu kenduri lah apa besar ni nak makan. Buat begitu kat laki dia. Pula yang kata orang tu. Beli ikan apa abang? Abang beli ikan 9 karang. Alhamdulillah ada juga ikan. Mana nak pesan? Arab 9 karang. Elih nak apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah kita muka tu ada senyum, muka happy, muka tak ada masalah. Ni semua benar masalah. Semua benar masalah. Laki laki lepas mandi tak sidar tolak, dia terlupa kot, dia letak atas sopak tu. Masalah kot kita. Orang tua ni pencegahan baik. Tolak tak nak sidar. Tak, bukan pencegahan, nak bagi pahala kat kita. Cuba tak? Alhamdulillah, syukur ni'mat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Awak nak? Terima kasih abang. Tolong abang tak ni nak beli sidai dapat pahala. Awak gitu. Ibu boleh. Laki makan tak basuh pinggan. Terima kasih abang. Pinggan tak basuh, nak basuh dapat pahala kan nak. Ni menatang ni kedara pandang pinggan haram tak basuh. Dia dah maki laki dia. Lagi dapat dosa daripada dapat pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambung. Nah, muka kita comel, muka yang Allah nak bawa kepada kemuliaan kita, insya-Allah kan. Pukul 6.45 stand merah. Nabi nak minum dulu. Minta maaf. Masih nak masih. Kalau jangan abang dia. Ni, minum dulu. Minum nak tambah aku nak pergi masjid. Hampa tak apa jadi lembu tak pergi masjid. Jangan kata begitu. Jangan kita itu bukan nampak muka kemuliaan. Duk hina orang pula kan. Ya, Oman, minum air tu. Masih sama-sama. Nak minum Oman? Tak apa, masih. Tengok tu. Aku masjid aja, masjid. Yang baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu contoh yang saya bagi. Abdullah bin Muhrif mengatakan, kematian itu dapat melenyapkan kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang diliputi oleh kenikmatan itu. Oleh kerana itu, carilah kenikmatan yang tidak ada kematiannya, yakni yang tiada ada habisnya. Ketahuilah bahawa seseorang yang senantiasa berkecimpung dalam kemewahan dunia, yang tenggelam kerana tertipu dengan keindahannya, serta yang amat mencintai kesyahwatan serta kesenangannya, pastilah terlupa hati dia daripada mengingat-ingat kematian itu. Dia boleh kata begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Carilah kenikmatan yang tak pernah habis. Tapi ramai di kalangan kita yang cari kenikmatan di dunia, yang mai satu masa nikmat itu akan meninggalkan kita, ataupun kita akan meninggalkan nikmat tersebut dengan sebab kematian. Carilah nikmat yang tak pernah habis. Apa dia ni? Nikmat ketika mana kita berada di dalam alam barzakh, tak pernah habis. Bersambung sampai di hadapan Allah di padang mahsyar, tak pernah habis. Bersambung sampai dapat berjaya melintasi titian sirat, tak pernah habis. Akhirnya tak pernah habis mendapat kesudahan yang baik, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita mengejar-ngejar nikmat dunia sampai kita lupa tentang kematian,
mengambil hak orang lain tanpa izin, menginayai orang lain, mengaibkan orang lain, fitnah orang lain dan sebagainya. Sedangkan bila kita dapat nikmat itu mungkin meninggalkan kita dengan asbab kebakaran, memusnahkan harta benda. Nikmat itu mungkin meninggalkan kita dengan berlakunya banjir besar, menghanyutkan rumah yang kita buat hasil dengan rezeki yang salah. Seandainya nikmat itu tidak meninggalkan kita, mungkin kita meninggalkan nikmat tersebut sebab kita meninggal dunia. Betul kan? Ada orang yang hidup dikelilingi oleh nikmat, tetapi akhirnya dia mati, maka nikmat itu putus daripada dia. Carilah kenikmatan yang hakiki, yang abadi, yang boleh bersambung di hari akhirat. Quran sebagai peguam bela kita, insya-Allah ketika mana kita di dunia asyik dengan Quran. Sedekah jariah akan menjadikan pahala berterusan walaupun kita sudah meninggal dunia. Contoh surau yang diwakafkan tanah oleh seseorang, contoh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun contoh, selagi mana surau ni ada, seandainya saya mati, saya pesan dekat anak-anak saya, hampa bakal aku mati, sambung legasi aku. Apa dia ya? Bukan aku nak supaya jadi hampa jadi imam. Hampa bakal jadi imam, masalah. Aku nak suruh hampa terus bayar bilayak surau ni saja, walaupun aku mati. Hebat. Mencari nikmat yang tak pernah putih, walaupun kita dah mati, tapi pahala dia berjalan. Daripada kita berlumba-lumba menikmati hidup dunia, sedangkan bila kita mati, nikmat itu dipisahkan oleh Allah dengan kita. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan ia tidak ingat sama sekali bahawa pada suatu ketika ia juga akan mati. Dia banglah. Jikalau diingatkan oleh orang lain pun, ia malahan membencinya dan lari daripada nasihat yang baik tersebut. Jangan bersembang dengan aku. Nak sembang dengan aku, sembang bab berapa duit nak ini dah dapat, berapa ratus ribu ini projek kita. Jangan bersembang, kalau kita mati no, ya Allah. Jangan bersembang macam tu, aku tak mau. Hang nak duduk dengan aku, hang nak berkawan dengan aku, hang bersembang macam mana dapat duit. Hang jangan bersembang, kalau kita mati lah ni agak-agak sama mana kita. Jangan bersembang langsung begitu. Kalau kita mati ni agak, malaikat muka dan kitanya boleh jawab ke tak? Jangan bersembang begitu dengan aku, kita tak mau. Sembang tentang duit, sembang tentang kemewahan, sembang tentang pangkat darjat dunia yang tu kemau. Ini masalah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jikalau diingatkan orang lain pun, ia malah membencinya dan lari daripada nasihat yang baik tersebut. Golongan manusia yang semacam inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Qul innal mauta alladhi, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripada dia, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Fa innahu mulaqikum. Allahu akbar. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah pesan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah kata begitu. Yang pertama, please tolong ingat, dunia ini sebagai perantaraan untuk hang berhadapan dengan kematian. Apa persiapan, apa yang kita buat persediaan untuk berhadapan dengan kematian tersebut? Lama nampak. Bagi dia bunyi dulu. Sakan. Dia pobuh lama tu depan abang tu. Ustaz, kalau tak ada niat juga, tak wanti juga padam. Awak ni kami buat bagi lama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Quran, jangan hampa menyesal bila balik depan aku, kata Allah. Awak qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripada dia, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Tak lari.
Ikhtiar tak ada masalah, jangan ikhtiar langsung. Aman, saya ada tak mahu nak sihat. Tak pergi hospital, nak mampu, tak mampu juga. Ni tak mahu kau pergi KMC, kau duit banyak. Tak payah pergi KMC, duit berapa apa. Kalau nak mati, tak mati kau. Tak boleh buat dulu. Usaha ikhtiar tak ada masalah, ikut kemampuan, betul tak? Tapi kadang-kadang kita bimbang macam ni. Di dunia waktu kita sihat kena kuit RM10 pun tak pernah buang dalam tabung masjid, sedangkan kita RM2 berlambak-lambak. Kadang-kadang tersilap buang RM10 jadi tangan je tu. Awak bang tersilap ni RM10, ingat 5. Sedangkan duit banyak. Silap sekali Parkinson terus kena 10 kali padam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut lari. Kita ni RM2 banyak berkira kedekut, ada orang susah sebelah rumah biar, ada anak yatim sebelah rumah biar. Ni dalam bulan Muharram ni sayang anak yatim, usak kepala anak yatim, kita tak peduli kepada anak yatim. Anak yatim tak tukar kasut sekolah, kita tak pergi tengok, kita ada duit. Pasal apa ni? Takut sayang duit kita tu korang. Tiba-tiba mai satu masa Allah uji kita sakit. Sebab kita nak lari daripada mati. Tolong cari sat doktor yang paling terbaik, tolong cari sat hospital yang paling terbaik. Aku nak pergi, berapa pun tak apa. Pergi berobat sampai mana tahun, IJM pun tak mahu. Aku nak luar negara kalau boleh. Pasal apa ni? Aku tak mahu mati. Berapa ratus ribu pun tak apa. Duit aku banyak. Hang kedeku waktu yang sehat, Allah kutip duit yang sehat ya, ratus-ratus ribu. Hang kedeku waktu yang sehat, Allah kutip duit yang sehat ya, kena pi cuci buah pinggan di swasta, sekali cuci RM70, seminggu 2 kali padam. Cerah duit tu. Allah boleh buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buatlah macam mana pun, selagi mana akal yang sempurna Allah bagi kat kita, kita fikirlah yang terbaik untuk diri kita. Tapi kalau hang fikir nak hidup saja, hang tak boleh fikir macam mana buat persediaan untuk mati, hang silap. Boleh fikir macam mana nak hidup, tapi tak pernah fikir macam mana nak buat persediaan untuk mati, silap. Sedangkan Allah kata hang tak boleh lari daripada mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, mati tu kena ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah kata apa? Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya Allah, ya Rabbi Karim, seandainya aku betul-betul faham hak orang duk habang atas muka dunia dulu waktu aku hidup, yang kematian itu sebagai perantaraan untuk aku balik kepada Allah di hari akhirat, sah-sahlah waktu aku dapat peluang hidup atas muka dunia. Kawan aku umur 40 meninggal, kawan aku umur 57 lumpuh, nak main surau pun tak boleh. Aku waktu tu umur 75, kuat, segar buka, boleh duduk pergi jogging kat atas bukit tu, Lebuh Raya. Umur 70 jogging kat atas Lebuh Raya, naik hebat. Dia bukit umur 70 dia naik kuat, hebat. Alhamdulillah. Tak pergi bayang je. Suara tangga tinggi pelihara tak boleh pergi. Tang surat tangga tinggi, tang bukit hak penyangga tu dia naik boleh. Cerai semua. Tengok orang. Bukan nak marah jogging tak ada masalah. Nak ke jogging rek, kau nak jogging kau suka, kita ada boleh. Saya pun dah main badminton, walaupun main bagi lalu makan nasi je. Nak ganti di hijab memang tak boleh lah aku. Tapi nak bagi lalu makan nasi boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, bersukan, tak ada masalah. Tapi orang kita ni kalau bersukan, malam pun sanggup buat amalan. Cuba try tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita akan tukar kuliah maghrib kepada kuliah tengah malam. Pukul 1 malam, pukul 1 pagi. Dia minta semua tu pakai kita. Tu imam seorang, ustaz seorang. Tak main ke? Tak nampak gaya main kan. Buat pukul 1 malam, siapa nak main? Beza dari itu Allah. Barulah kita nak menyesal, ya Allah, balik depan Allah. Ya Allah, aku dapat umur 75, sehat, segar, bugar, aku tak pernah baca Quran,
Aku dapat umur 75, segar bugar, aku tak pernah sampai surau masjid. Aku dapat umur 75, segar bugar, ringgit banyak, tak pernah sedekah. Aku dapat umur segar bugar 75 tahun, aku tak pernah sekali pun bangkit sembahyang malam, sekurang-kurangnya tahajud. Ya Allah, waktu tu baru kita rasa rugi. Muslimin muslimat rahimakumullah, last untuk malam ni insya-Allah. Alhamdulillah dah lah dah. Dia lah nanti. Nak masuk syurga memang dah. Kalau nak masuk syurga, ustaz, hang jangan lupa berhenti. Hang tu main sayuk. Buat lagi tu. Nak masuk syurga dia kena buat tu. Hang jangan berhenti ustaz. Hang jangan cari pasal yang kini. Semua lagi 3 jam ni. Buat tu. Ni dengar-dengar. Okey, lang untuk malam ni. Lega. Lega. Dia mau solat berhenti. Tak apa ustaz. Main sayuk tak apa. Janji berhenti awal. Betul nak masuk syurga. Memang lambat lah tahu ni. Nak masuk syurga lagi. Lambat lagi. Pasal apa lambat nak masuk syurga? Pasal ustaz main sayuk tak apa. Tapi berhenti awal. Sepatutnya ustaz, kalau ustaz lain lah main, kami boleh balik lah. Pasal dia pun main apa? Main sayuk. Belah tak boleh balik. Dah aku nak bagi hampa masuk syurga. Takkan tak mau. Muslimin muslimat rahimakumullah, lah untuk malam ni insya-Allah, apa kata dia? Itulah antara lain hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengemukakan tentang keutamaan mengingati kematian. Jadi kita berhenti tadi dulu, insya-Allah pada minggu hadapan, bulan depan, bukan minggu depan, bulan depan. Bagaimanakah jalan yang sebaik-baiknya untuk mengingat-ingat kematian? Dia abang ingat mati ni nasihat, ingat mati ni zikir, ingat mati ni menjadikan kita berlumba-lumba mengejar akhirat, jangan semata-mata mengejar keduniaan. Orang yang mengingati mati dan dia pula buat persiapan untuk macam mana dia nak mati, bila-bila masa pun tak ada masalah, anytime anyway aku dah bersiap sedia untuk mati. Bukan dia minta nak mati, tetapi insya-Allah subhanallah aku mati lah pun aku rasa puas hati dah. Sebab banyak benda dah yang aku buat untuk persiapan kematian tersebut. Hebat, alhamdulillah. Aku tahu aku nak mati, kelu banyak nak mati, tetapi aku masih lagi lalai, leka, alpa, galik dengan dunia yang lagi banyak perhiasan. Lagi lama dunia ni ada, lagi banyak pancaraba perhiasan kenikmatan. Allahu akbar. Makanan pun makin berbagai-bagai dah ni. Dunia makin lama, makanan makin berbagai-bagai. Dulu kita tak pernah makan chicken chop. Dulu kita tak pernah makan spaghetti. Dulu tak pernah makan. Lo Tok Wan pun makan spaghetti. Tok Wan pergi kedai, dia tak order dah mi goreng, dah low class mi goreng. Tok Wan abang low class mi goreng dah. Spaghetti satu. Oh spaghetti. Hampa kenal spaghetti? Tu macam tiup garam. Aku tak makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia ni lagi lama, dunia makanan lagi mewah, macam-macam makanan ada. Kedai pun dia buat macam-macam jenis. Sampai ayat nyok, dalam ayat nyok tu ada aiskrim. Padahal tu yang jadi duduk di kedai lama, duduk dalam surau. Macam-macam makanan. Dunia lagi lama, lagi macam-macam. Allah. Macam-macam. Baju pun macam-macam jenis, fashion pun macam-macam jenis. Orang perempuan pun macam-macam jenis. Apa lah ya tu? Janda pun makin segok. Nampak pelan. Waktu pelan. Tak wani kan. Ibu nak. Betul? Dunia orang ni makin comel, makin indah. Kita makin lalai, makin lupa. Tapi Israel tak pernah lupa. Israel tak pernah lupa. Cuma tunggu arahan Allah ya. Nama naik padam. Dia kan nak tunggu dah. Malaikat Israel mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Hasan saya nak mati lusa. Takkan lusa. Lek lu. Takkan lusa. Boleh tak? Delay lagi. Malaikat kata kalau muka lagu yang 14 kali delay pula lagu tu ya. Surau tetap tak nampak, masjid tetap tak nampak, jemaah haram tak nampak. Tak ada delay tu. Mau buat tambah dosa lagi ya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi bulan depan kita nak baca bagaimanakah jalan yang sebaik-baiknya untuk ingat kematian itu.
Bila Allah suruh kita ingat mati, bila Nabi suruh kita ingat mati, macam mana nak ingat mati? Benda ni kita akan baca insya-Allah pada bulan hadapan. Jadi kita berhenti tadi dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik, yang silap, yang salah, yang terkasar bahasa, datang berkelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya minta banyak-banyak. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, wahai Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, agar Engkau kurniakanlah kepada kami kesihatan ya wal afiyah. Engkau berilah kepada kami umur yang penuh dengan keberkatan dan amal ibadat kepada-Mu semampu daya kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Zal Jalal Ikram. Seandainya satu hari nanti kami akan meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya dengan asbab kematian ya Allah, janganlah sekali-kali Engkau matikan kami melainkan mati dalam husnul khatimah, mati dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati di penghujungnya melakukan amal ibadat kepada-Mu dan sempat bertaubat atas dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, jangan sekali-kali Engkau matikan kami nanti dalam su'il khatimah, mati di penghujungnya melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada-Mu, sedangkan kami tidak sempat bertaubat atas dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.